Assalamualaikum. Awak masih lagi dengan Teacher Atika yang mana hari ini kita akan teruskan lagi jadual bekalan unsur kita dengan unsur yang seterusnya iaitu unsur skala 3. Tapi sebelum teacher pergi lebih dalam unsur skala 3 hari ini, awak semua masih ingat ke macam mana jadual bekalan unsur disusun? Teacher pasti ramai dah tak ingat macam mana jadual bekalan disusun kan? Jadi sekarang semua ambil handphone masing-masing, scan QR code yang teacher share dekat skrin sekarang dan tengok video tu sampai habis tau. Ingat balik macam mana jadual bekalan unsur disusun. Lepas awak semua tengok video yang teacher share tadi, mesti awak dah boleh agak dekat mana unsur skala 3 ni duduk kan? Dalam jadual bekalan unsur, unsur-unsur skala 3 ni disusun secara melintang dan merupakan lintangan ketiga daripada atas. Dalam topik unsur skala 3 ni, teacher akan ajar awak dua formula penting iaitu akronim dan juga eating hands rule yang mana akronim dibahagikan kepada dua iaitu akronim 1 dan juga akronim 2. Jadi, kita akan pergi kepada akronim yang pertama iaitu akronim untuk menentukan sifat oksida unsur skala 3. Tapi ada dua perkara penting yang awak kena take note dalam akronim pertama ni iaitu 1. Awak kena sentiasa letakkan unsur oksigen bersama-sama dengan unsur skala 3 dan kedua, awak kena sentiasa pastikan unsur-unsur skala 3 ini sentiasa dalam keadaan oksida. Jadi, kita pergi satu persatu unsur skala 3. Yang pertama, natrium oksida diakronimkan sebagai NaK, magnesium oksida diakronimkan sebagai makan, aluminium oksida diakronimkan sebagai ayam, silikon oksida diakronimkan sebagai sila, fosforus oksida diakronimkan sebagai pergi, sulfur oksida diakronimkan sebagai salam dan klorin oksida diakronimkan sebagai cik. Yang ini akan membawa satu ayat panjang iaitu nak makan ayam, sila pergi salam cik. Macam mana kita nak pakai formula ni teacher? Okey, macam ni. Pertama, nak makan membawa kepada oksida base iaitu natrium oksida dan juga magnesium oksida. Kedua, ayam iaitu oksida alfa-terik ialah aluminium oksida. Dan ketiga, sila pergi salam cik membawa kepada oksida asid iaitu silikon oksida, fosforus oksida, sulfur oksida dan juga klorin oksida. Seterusnya ialah akronim yang kedua iaitu akronim untuk menentukan sifat fizikal unsur skala 3. Kalau tadi kita kena tambah oksigen, yang ni tak payah tambah oksigen yang mana ia akan membentuk satu ayat panjang iaitu nak makan ayam, sila pergi salam Cik Aisyah iaitu yang pertama, nak makan ayam sila pergi salam membawa kepada sifat fizikal pepejal iaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus dan juga sulfur. Dan kedua, Cik Aisyah membawa kepada sifat fizikal gas iaitu klorin dan juga argon. Dan formula yang ketiga iaitu formula eating hands rule. Teacher, kenapa nama dia eating hands rule? Okey, teacher namakan formula ni sebagai formula eating hands rule sebab teacher nak awak semua ingat setiap kali awak semua guna je formula ni, terus ingat eating hands rule, peraturan tangan makan. Awak makan tangan kanan. Jadi setiap kali awak nak pakai formula ni je, awak akan ingat, oh, eating hands rule, angkat tangan kanan, buat pisang yang macam ni. Okey, jadi merentasi skala 3, saiz atom semakin mengecil, jejari atom semakin mengecil dan keelektronegatifan dia akan bertambah. Jadi dia akan mengecil macam ni, yang mana dia di sini natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur dan juga klorin. Sama je macam slide yang teacher share tadi. Tapi ada satu peraturan penting untuk awak pakai formula ni yang mana formula ni dan kaedah eating hands rule ni awak boleh pakai untuk tentukan saiz atom dan juga jejari atom saja. Awak tak boleh pakai formula ni untuk tentukan saiz ion ataupun jejari ion. Ingat, okey? Selesai dah ketiga-tiga formula yang teacher nak ajar dan kongsi dekat awak hari ni iaitu akronim 1, akronim 2 dan juga eating hands rule. Teacher harap awak guna sebaiknya formula-formula yang senang daripada teacher ni, terutamanya semasa awak menjawab peperiksaan nanti. Jangan simpan semua formula yang teacher kongsi ni, gunakan sebaiknya dan sebarkan lagi formula-formula yang senang ni dengan kawan-kawan awak. Setiap unsur dalam jadual bekalan unsur ada kegunaan dan aplikasinya dalam kehidupan seharian. Dan dalam unsur skala 3, teacher akan fokus kepada dua aplikasi dalam kehidupan seharian iaitu natrium klorida iaitu garam dapur dan juga aluminium foil. Natrium klorida ataupun lebih senang dikenali sebagai garam dapur merupakan gabungan antara
natrium dan juga klorin, yang mana ianya datang daripada gabungan ion natrium dan juga ion klorida. Natrium klorida ataupun garam dapur sangat signifikan dalam kehidupan seharian kita, yang mana biasanya mak awak semua pakai sebagai bahan tambah perasa dalam makanan supaya makanan awak tu adalah rasa, taklah rasa kosong saja. Seterusnya, unsur kala 3 juga dijadikan sebagai aluminium foil, yang mana aluminium foil datangnya daripada elemen aluminium. Aluminium foil ni biasanya digunakan sebagai alas untuk kita membakar ataupun membuat barbecue supaya bahan makanan yang kita nak bakar tu tak melekat ataupun tak terus terdedah kepada arang dan juga api barbecue kita. Kesimpulannya, terdapat 3 formula penting yang awak semua kena ingat dan awak semua kena master, iaitu pertama, akronim 1 untuk sifat oksida, kedua, akronim 2 untuk sifat fizikal, dan ketiga, Eating-Hands Rule untuk tentukan saiz atom dan juga jejari atom. Dan awak pun kena ingat apa kegunaan unsur kala 3 seperti natrium klorida iaitu garam dapur dan juga aluminium foil. Dan secara keseluruhannya, kita sebagai seorang manusia hendaklah mensyukuri segala nikmat sains yang Tuhan berikan kepada kita dan gunakan sebaiknya. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua. Jumpa kelas akan datang.